Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Nashwa binti Ahmad Najib daripada kelas TESL PPISMP 2023-2024. Pada hari ini saya akan membentangkan topik 1 dan topik 2 bagi subjek GISC 1082 untuk tugasan 1 berkaitan dengan isu semasa dan cabaran masa hadapan. Baik, pertama sekali kita lihat isi kandungan perkara yang akan saya bentangkan sebentar lagi, iaitu pertama, topik 1 berkaitan dengan isu laut, topik 2 kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009, ketiga, implikasi dan iktibar daripada isu konflik dan ekonomi semasa, dan seterusnya penutup. Jadi, tanpa kita melengahkan masa lagi, apa kata kita terus ke topik yang pertama. Topik pertama iaitu isu-isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertinggi di Malaysia. Sedikit pengenalan berkaitan dengan topik ini ialah garis sempadan yang membahagikan antara satu kawasan geografi dengan satu kawasan yang lain antara negara-negara adalah lebih kompleks sebenarnya berbanding dengan apa yang terlakar di atas peta. Selalunya kita nampak atas peta ada garis-garis yang membahagikan sempadan negara lain dengan sesebuah negara lain. Namun pemetaan hanyalah menunjukkan lakaran garisan yang merintasi lembah, bukit, gunung, sungai atau satu garis lurus yang merintasi sesebuah gurun. Sebaliknya, tidak semua garis sempadan adalah sama seperti apa yang dilukis di atas peta. Terdapat beberapa perbezaan yang wujud sebenarnya dalam keadaan sebenar secara nyata. Secara umumnya, garis sempadan boleh diklasifikasikan kepada sempadan antarabangsa dan sempadan informal, iaitu perbezaan budaya, kumpulan etnik atau anutan agama. Selain daripada itu juga, dalam sesebuah negara juga wujud pula sempadan antara negeri, wilayah dan daerah yang bertujuan untuk memudahkan pentadbiran dalam sesebuah negara itu ikut sistem pemerintahan sesebuah kerajaan di negara tersebut sendiri. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan membentangkan subtopik yang saya telah pilih untuk tugasan ini, iaitu berkaitan dengan isu laut. Jadi, sedikit pengenalan berkaitan dengan isu laut ini, iaitu melibatkan sempadan maritim. Jadi, sempadan antara negara melibatkan gunung ganang, lembah dan sebagainya. Ini pula di perairan, di kawasan perairan. Itu kita menggunakan sempadan maritim. Apakah itu sempadan maritim? Jadi, sempadan maritim ini merupakan pembahagian bayangan kawasan permukaan air berdasarkan kriteria fisiografi atau geopolitik di sesebuah kawasan tersebut. Biasanya, sesebuah negara akan mengehadkan kawasan hak eksklusif bagi negara ke atas sumber mineral dan biologi di kawasan tersebut yang merangkumi pelbagai ciri had dan zon maritim. Secara amnya, garis sempadan maritim ini digariskan pada jarak tertentu dari garis pantai sesuatu bidang kuasa sesebuah negara. Ianya berfungsi untuk mengenal pasti di mana pinggir perairan antarabangsa bagi sesebuah negara dengan negara yang lain. Seterusnya iaitu sempadan maritim ini wujud dalam konteks perairan wilayah, zon bersempadan dan zon ekonomi eksklusif. Walau bagaimanapun, istilah tersebut tidak merangkumi sempadan tasik atau sungai
di mana sepadan tasik atau sungai ini dianggap dalam konteks sempadan darat. Dan untuk pengetahuan anda, beberapa sempadan maritim masih lagi tak dapat dijelaskan oleh disebabkan pelbagai faktor, antaranya seperti masalah serantau. Sempadan maritim ini sebenarnya mempunyai pelbagai impak yang strategik, ekonomi dan alam sekitar dan sebagainya untuk sesebuah negara tersebut, di mana ada keistimewaan yang tersendiri apabila sesebuah negara itu mempunyai persempadanan kawasan perairan yang khas untuk negara itu sendiri. Ada banyak keistimewaan yang mereka boleh capai bagi kerajaan di negara tersebut lah. Dan dari segi ciri sepadan laut ni, pulau dan dasar laut tenggelam di pentas gunung merupakan satu ciri yang akan mempengaruhi sepadan maritim tersebut. Mari saya sambung dengan pembentahan yang seterusnya, iaitu melibatkan pertikaian sempadan laut. Pertikaian sempadan laut ini biasanya berkaitan dengan kontroversi di mana berkaitan dengan perairan antara wilayah yang cenderung merangkumi dua dimensi, iaitu yang pertama, kedaulatan wilayah warisan yang merupakan warisan sejarah bagi sesebuah wilayah tersebut. Dan kedua iaitu hak dan kepentingan bidang kuasa yang berkaitan dengan sempadan maritim, yang terutamanya disebabkan oleh tafsiran yang berbeza. Bagi sesebuah kerajaan ini, mereka mempunyai tafsiran yang berbeza bagi undang-undang laut di negara mereka, manakala sesebuah negara yang mungkin berjiran dengan negara tersebut mempunyai undang-undang laut yang lain, yang berbeza. Jadi itu yang antara faktor yang boleh menyebabkan berlakunya pertikaian sepadan laut ini. Jadi oleh itu saya sambung dengan isu konflik yang saya pilih bagi topik ini, iaitu tuntutan bertindih Pulau Ligitan dan Sipadan. Sebelum itu, sedikit pengenalan berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini. Pulau Ligitan merupakan sebuah pulau di negeri Sabah, Malaysia. Pulau ini terletak 34 km dari pantai daratan Sabah dan 93 km dari pantai Pulau Sebatik di hujung timur Laut Kalimantan. Manakala bagi Pulau Sipadan pula, pulau ini terletak lebih kurang 35 km di selatan sempurna, iaitu di bahagian tenggara Sabah, dan pulau ini juga telah diwartakan sebagai tempat perlindungan kehidupan liar pada tahun 1993. Disebabkan oleh keindahan alam sekitar di kawasan kedua-dua pulau ini, jadi sejak penghujung 1970-an, pulau-pulau ini telah menjadi tarikan para penyelam rekreasi dari seluruh dunia. Dan sebabkan ini jugalah dua negara ASEAN iaitu Malaysia dan Indonesia telah menuntut Pulau Sipadan ini. Sebabkan berlaku tuntutan tersebut, tuntutan ini pun dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk menentukan siapa yang berhak ke atas pulau tersebut. Dan pada akhir tahun 2002, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini telah diserahkan kepada Malaysia berdasarkan penguasaan berkesan, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai effective occupation, di mana yang telah ditunjukkan oleh Britain, iaitu bekas penjajah Malaysia sebelum ini. Yang disebabkan oleh hal tersebut, maka Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini dapat diserahkan atau diberi hak kepada negara Malaysia. Seterusnya, sebabkan pulau-pulau ini terletak di Laut Sulawesi dan jarak antara satu sama lain, itu antara Pulau Ligitan ke Pulau Sipadan ini ialah 15.5 batu nautikal. Kedudukannya yang berada di perairan Sabah menyebabkan
negara Indonesia tidak berpuas hati apabila pada tahun 1979 Malaysia mengeluarkan peta baharu yang menunjukkan sipadan dan Ligitan ini berada di bawah kedaulatan Malaysia. Isu hak pemilikan pulau-pulau tersebut ini kembali menjadi kontroversi apabila Indonesia membantah cadangan wilayah pelantar laut Malaysia yang memasukkan kedua pulau tersebut. Untuk pengetahuan anda, kedua pulau ini, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, telah ditadbir sejak sekian lama lagi di bawah pemerintahan Kerajaan Malaysia. Jadi, bagi menyelesaikan lagi isu ini atau isu konflik ini, kontroversi ini, maka berlakulah perundingan antara Presiden Indonesia ketika itu Presiden Soeharto dan Datuk Hussein Onn pada 26 Mac 1980 di Kuantan. Namun yang tersebut telah gagal dan kemudiannya pada tahun 1991 Malaysia membangunkan Pulau Sipadan itu sebagai tempat pelancongan dan disebabkan oleh perkara tersebut negara Indonesia sekali lagi membuat bantahan ke atas tindakan Malaysia. Sekali lagi berlaku lagi perundingan melalui pertubuhan ASEAN, namun tetap perundingan tersebut berakhir dengan kegagalan. Jadi sebabkan isu ini masih lagi tidak mampu diselesaikan, maka kedua-dua negara Indonesia dan Malaysia telah bersetuju untuk membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ pada 2 November 1998. Kedua-dua negara ini mempertahankan hak kedaulatan masing-masing ke atas pulau-pulau tersebut. Pada 3 Jun 2002, wakil Malaysia dan Indonesia membentang hujah mereka masing-masing bagi mempertahankan hak kedaulatan ke atas pulau tersebut di Mahkamah Keadilan Antarabangsa di Hague. Dan pada 17 Disember 2002, hak kedaulatan ke atas pulau-pulau tersebut telah diberikan kepada Malaysia dengan keputusan 6-1 di mana memihak kepada negara Malaysia oleh Badan Perundangan Tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu. Akhirnya, Malaysia telah berjaya dalam isu ini manakala Indonesia juga bersetuju kedua pulau ini menjadi milik Malaysia. Baik, seterusnya kita akan masuk ke topik kedua iaitu di bawah tajuk isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Jadi di bawah tajuk ini saya telah memilih subtopik iaitu kemelesetan ekonomi yang global yang berlaku pada tahun 2008 dan 2009. Jadi sebelum itu, tahun 2008 ini merupakan tahun yang berlakunya krisis ekonomi luar biasa serta petunjuk yang jelas yang bahawa berlakunya kemelesetan ekonomi secara global. Kegawatan ekonomi ini tidak hanya berlaku di sebuah negara tapi turut juga berlaku di negara-negara lain di mana hampir semua negara mendapat impak yang negatif daripada krisis ekonomi tersebut. Jadi apa yang berlaku sebenarnya pada tahun 2008 tersebut? Krisis ekonomi ini bermula dengan peningkatan harga minyak mentah di mana kalau anda lihat daripada carta tersebut, harga minyak mentah tersebut memuncak naik kepada US dollars 147 US dollar setung pada Julai 2008. Selain itu juga kos bahan makanan juga turut meningkat yang berpunca daripada bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum biofuel. Petroleum biofuel ni secara amnya merupakan proses nak menghasilkan bahan bakar dari bahan organik seperti tanaman dan limbah atau limbah organik yang menyebabkan berlakunya inflasi global, krisis kredit yang membawa kepada bankrupsi bank-bank utama dunia dan peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global yang berpanjang. Pada Februari 2008, OECD Outlook ataupun Organisation of Economic Cooperation Development telah melaporkan bahawa
inflasi di peringkat global telah mencecah paras tinggi dalam sejarah. Berlaku perkara tersebut disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya kegagalan pertanian, kos import dari negara China turut meningkat, lebihan penawaran kewangan di kebanyakan negara, spekulasi ke atas komoditi, permintaan makanan meningkat dan komoditi dari beberapa negara turut meningkat. Seterusnya iaitu beberapa bank utama di Amerika Syarikat juga turut untuk memberi petunjuklah bahawa kemelesetan ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan sebanyak 700 bilion US dollar sebagai plan pemulihan ekonomi dan sebagai usaha untuk menyelamatkan beberapa bank utama di negara mereka serta untuk menyelamatkan tiga syarikat gergasi pengeluar kereta mereka iaitu Ford, Chrysler dan GM. Menurut Jeff 2008, jika Senat Amerika tidak meluluskan bil tersebut, equity mereka akan terus merudum. Maksudnya ekonomi negara mereka akan terus jatuh dan mungkin akan menyebabkan berlakunya impak atau kesan yang lebih negatif. Jadi krisis ekonomi global ini bermula di Amerika Syarikat, kemudiannya terus menular ke negara-negara lain hampir seluruh dunia, misalnya di negara Eropah seperti di Iceland, di mana sistem kewangan di negara tersebut hampir runtuh sepenuhnya, sehingga kan Iceland terpaksa membuat pinjaman daripada negara-negara jiran dan International Monetary Fund ataupun dikenal sebagai IMF bagi menyelamatkan ekonomi negara. Seterusnya begitu juga yang apa yang berlaku di Rusia, di mana kebanyakan pelabur asing akan menarik pelaburan keluar daripada Rusia hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Rusia merudum. Selain itu, turut juga berlaku krisis tersebut di negara seperti Afrika Selatan, di mana pertumbuhan ekonomi di negara itu mengalami kemerosotan akibat penurunan permintaan dalam sektor perlombongan dan industri. Malah kebanyakan negara di Afrika juga turut terpaksa mengurangkan bajet kesihatan, terutamanya bajet untuk pesakit penyakit HIV kerana kurangnya bantuan asing yang disalurkan akibat daripada krisis ekonomi tersebut. Krisis ini yang terus tercetus dari penghujung tahun 2007 sehinggalah memuncak pada tahun 2008 hingga tahun 2009 telah menjadikan kesan atau berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Krisis ekonomi global yang tercetus pada penghujung tahun 2007 sehingga ke 2008 sehingga ke 2009 ini telah menyebabkan atau memberi kesan negatif hampir di seluruh dunia. Kemelesetan ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 ini telah memberikan banyak kesan dan dirasai hampir seluruh dunia. Jadi apakah antara kesan-kesannya? Itu harga komoditi khususnya harga petroleum akan melambung dengan tinggi. Kemudian berlakunya inflasi, pengangguran, perdagangan yang akan semakin merosot, keluaran dalam negara kasar atau KDNK juga turut merosot, dan kemerosotan nilai mata wang dan seterusnya berlaku krisis kewangan. Tapi di sini saya akan membentangkan cuma dua sahaja kesan, iaitu pertama inflasi. Hampir di seluruh dunia akan berlakunya inflasi ini di mana harga barang akan menaik. Pada bulan Februari 2008, Reuters melaporkan bahawa inflasi global mencapai tahap tertinggi dan paling dahsyat dalam sejarah, di mana di kebanyakan negara inflasi domestik adalah pada paras yang tertinggi dalam masa 10 hingga 20 tahun ini. Daripada Stiglitz 2009,
Beliau menyatakan bahawa inflasi ini berlaku atas pelbagai faktor, antaranya terdapat spekulasi terhadap komoditi, kegagalan pertandingan, peningkatan kos import dari China dan kenaikan permintaan makanan dan komoditi di pasaran berlaku 5%. Pada pertengahan tahun 2008, data IMF atau menunjukkan bahawa inflasi adalah pada tahap tertinggi terutama dia di negara pengekspor minyak akibat pertumbuhan rizab tukaran asing yang kekurangan pengendalian dasar kewangan yang boleh mengimbangi campur tangan tukaran asing sedemikian agar memastikan sasaran dasar kawasan kewangan di negara itu tercapai. Walau bagaimanapun, inflasi juga semakin menjadi-jadi di negara yang dikelaskan oleh IMF sebagai negara termundur kerana negara termundur bukan pengekspor minyak dan Asia membangun disebabkan kenaikan harga minyak dan makanan. Selain itu, bukan sahaja di negara-negara tersebut yang turut mengalami kesan inflasi ini, namun negara maju juga turut mengalami dan merasai kesan daripada inflasi tersebut. Walaupun tidak seteruk yang dialami oleh negara-negara yang sedang membangun. Kesan kedua iaitu berlakunya pengangguran, di mana Pertubuhan Buruh Antarabangsa telah menyatakan bahawa sekurang-kurangnya 20 juta individu pekerja telah hilang pekerjaan mereka menjelang penghujung tahun 2009 akibat krisis ekonomi ini. Kebanyakannya individu tersebut yang terlibat dalam sektor pembinaan, harta tanah, perkhidmatan kewangan dan kereta, sekaligus mengakibatkan jumlah pengangguran ini melepasi tahap 200 juta buat julung kalinya. Kesan daripada pengangguran ini sebenarnya membimbangkan kerana ia dapat membawa atau menjurus kepada masalah sosial, pelbagai masalah sosial dan jenayah, dan hal-hal ini berkemungkinan besar akan meningkat disebabkan individu ini mungkin akan terpaksa untuk melakukan hal sedemikian. Contohnya, sebagai contoh, jenayah mencuri kerana mereka terdesak untuk demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Seterusnya, kita akan masuk dalam implikasi dan iktibar yang dapat kita peroleh daripada isu konflik dan ekonomi semasa tersebut dalam topik 1 dan topik 2. Kesimpulan daripada topik 1 yang dapat saya simpulkan di sini ialah di mana Malaysia akhirnya dapat berjaya menegakkan kedaulatan di wilayahnya berdasarkan konflik-konflik yang telah negara kita hadapi, seperti tuntutan sempadan di Pulau Sipadan dan Pulau Legitan yang telah saya jelaskan sebentar tadi, di mana dalam konteks keselamatan nasional di Malaysia ini kita akan sentiasa atau terdapat pelbagai ancaman dari luar yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak. Dan ini merupakan elemen yang penting yang memainkan peranan penting dalam isu keselamatan di Malaysia. Pelbagai peristiwa dan insiden ini sekaligus dapat memberikan gambaran bahawa pendekatan holistik adalah alternatif penting untuk memahami isu dan masalah persoalan keselamatan di negara ini. Ini sekaligus menunjukkan bahawa pendekatan ketenteraan semata-mata belum cukup sebenarnya untuk mengurangkan kadar ancaman yang negara kita hadapi, dan usaha diplomatik dan perbincangan sangat penting sebenarnya bagi memastikan kedaulatan wilayah kita
terus kekal dan tidak berlaku sebarang peperangan antara negara-negara jiran dan sebagainya. Simpulannya bagi topik kedua pula iaitu siasatan ekonomi ini akan memberikan impak yang sangat besar terhadap pembangunan negara kita dan pertumbuhan negara dalam pelbagai bidang. Perkara ini sangat sukar dikawal kerana melibatkan kemerosotan ekonomi global yang bersifat sarwa jagat atau keseluruhan negara akan mengalaminya, terutamanya di seluruh dunia. Oleh itu, pihak kerajaan dan rakyat perlulah berganding bahu atau melakukan inisiatif untuk seiringan berganding bahu dalam menangani perkara ini. Di pihak kerajaan, mereka mungkin boleh untuk mengubah dasar dan polisi negara bersesuaian dengan isu semasa sekarang, dengan keadaan negara kita sekarang, manakala di pihak rakyat pula perlu sentiasa menyokong langkah-langkah kerajaan bagi memastikan apa yang telah kerajaan kita rancangkan itu dapat berjalan dengan lancar. Dengan berakhirnya perkara tersebut, maka saya akan tutup pembintangan saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.